Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini kita lihat di Dada Akhbar dan juga terbaca di media sosial berkenaan dengan masalah obesiti yang dialami oleh masyarakat kita ini. Masalah obesiti kita boleh mengaitkan ia sebagai salah satu penyakit yang kronik yang dialami oleh masyarakat di negara kita ini. Dan masalah obesiti ini paras peningkatannya semakin menaik sejak daripada PKP hari itu. Jadi, apakah penyelesaiannya? Sebelum itu, ayolah kita ketahui dulu apakah maksud obesiti yang sebenarnya. Obesiti adalah salah satu keadaan yang kompleks yang berlaku dalam diri seseorang itu, yang mana ada lemak berlebihan dalam tubuh badannya. Laporan terkini menunjukkan bahawa penyakit obesiti ini dapat meragut nyawa seramai 6,000 orang dan ini agak membimbangkan kepada kita semua. Ayolah kita ketahui apakah punca ataupun apakah solusinya yang kita dapat elak daripada penyakit ini. Antara puncanya berlaku masalah obesiti dalam kehidupan seharian kita adalah disebabkan amalan pemakanan manis yang kita amalkan setiap hari. Makanan manis dapat meningkatkan paras gula dan juga hormon insulin yang ada dalam tubuh badan kita ini. Apabila hormon insulin meningkat dalam tubuh badan kita ini, maka ia akan menjadi tidak stabil. Jadi, apabila ia tidak stabil, ia akan mengakibatkan tubuh badan kita ini dengan masalah yang kita tidak dapat dielakkan, iaitu masalah obesiti ini. Dengan peningkatan paras gula yang ada dalam tubuh badan kita ini, maka hormon insulin lah salah satu ejen yang mana menstabilkan paras gula yang ada dalam tubuh kita ini. Lama kelamaan, apabila hormon insulin ini selalu dirembeskan, maka ia akan tidak stabil. Apabila ia tidak stabil, ia akan mengakibatkan tubuh badan kita ini lesu dan juga tidak bermaya. Dan lama kelamaan juga kita akan menjadi malas untuk melakukan sebarang aktiviti harian. Obesiti ada kaitan dengan nilai tenaga yang kita perolehi daripada pemakanan kita dalam seharian, dan ia dipanggil sebagai kalori. Badan kita memerlukan kalori untuk menjana tenaga, tetapi sekiranya ia diambil ataupun dimakan lebih paras kita diperlukan, maka ia akan menjadi lemak yang disimpan dalam tubuh badan kita ini. Macam mana lemak dalam tubuh badan kita ini terhasil? Lemak akan terhasil sekiranya jumlah kalori dalam tubuh badan kita ini melebihi parasnya. Contohnya, seorang lelaki mereka memerlukan sebanyak 2,500 kalori, dan sekiranya mereka makan makanan melebihi 2,500 kalori dalam waktu seharian, maka bakinya akan menjadi lemak yang tersimpan dalam tubuh badan. Jadi untuk pengiraan kalori yang ada dalam pemakanan kita ini, kita tidak perlu bersusah payah untuk kira satu persatu. Kita hanya rujuk di halaman Google ataupun kita lihat mana-mana aplikasi yang ada dalam telefon bimbit kita ini. Contohnya nasi lemak, berapakah kalori yang ada dalam nasi lemak itu? Selalunya 500 kalori. Jadi sekiranya dalam waktu seharian itu kita melebihi 2,500 kalori, maka ia akan terhasil sebagai lemak yang tersimpan dalam tubuh badan kita itu. Oleh sebab itu, pentingnya ilmu untuk kita ketahui apakah cara yang sesuai untuk kita turunkan berat badan kita ini. Janganlah kita lakukan aktiviti yang lasak ataupun luar kemampuan kita ini. Biarlah kita cerdik ataupun biarlah kita pandai menggunakan tenaga yang kita ada ini. Bagi mengakhiri ucapan saya pada hari ini, ayolah kita sama-sama tonton apakah cara senaman yang paling ringkas untuk kita lakukan dalam waktu seharian. Saksikan. Hai dan Assalamualaikum. Berikut adalah top 5 tips senaman saya. Nombor 1, pilihlah senaman yang anda enjoy. Tak kira lah Zumba ke CrossFit ke bowling ke badminton ke, yang paling penting anda enjoy senaman tersebut. Tip yang kedua, fokus kepada variety senaman supaya badan anda dapat perangsang senaman yang pelbagai. Tip yang ketiga, jangan bersenam hari-hari. Remember, senaman tu adalah stres fizikal badan. Kalau hari-hari pasti cedera tu lebih tinggi risikonya. Tip yang keempat, saya avoid senaman yang berisiko tinggi, mungkin yang terlalu high impact dan lain-lain kerana tak berbaloi cedera. Tip yang kelima, fokus kepada kualiti senaman dan durasi yang berkualiti. Saya sendiri tidak bersenam melebihi 60 minit. Kalau boleh, fokus kepada kualiti sesi senaman sepanjang 60 minit.